Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat ataupun kita akan baca dari surah yang baru, iaitu surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 dengan nombor ayatnya berjumlah 206 ayat. Kita baca ni dalam juzuk yang ke-8 ke surat 151 Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, dan selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita baca surah Al-A'raf, sebagaimana kita sebut tadi, surah yang ke-7 dalam juzuk yang ke-8, mengandungi 206 ayat. 206 ayat. Dimulakan surah ini dengan huruf Alif Lam Mim Shad. Jadi huruf ni kita panggil apa? Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni adalah antara rahsia keagungan Allah dengan apa tu dalam Al-Quran. Kalau dikumpul-kumpul semua, kita ni huruf hijaiyah ada 28. Ada 28. Kemudian yang Allah Ta'ala sebut sebagai huruf muqatta'ah ada 14. Lebih kurang separuh yang Allah Ta'ala sebut. Tapi kita sebut kebetulan kita sebut itu. Tapi yang istimewanya dalam sebanyak 4 yang disebut ialah 14 daripada 28 yang dikumpulkan dalam nasun hakimun qati'un lahu sir. Nasun hakimun qati'un lahu sir. Tetapi keajaiban dia bukan saja-saja tu tak. Keajaibannya, berkata Zamakhsyari, walaupun disebut 14, tetapi dia merangkumi semua bentuk huruf yang ada dalam bahasa Arab. Maknanya dari huruf berangin, dari huruf qalqalah, dari yang tebal, dari yang nipis, dari terbuka, daripada tertutup, ada belakang. Nasun hakimun qati'un lahu sir. Macam kita kata huruf dal tak ada kan? Huruf dal tak ada. Tapi bila kita sebut Alif Lam Mim Shad, ada huruf dal dalam huruf sad tu. Jadi qalqalah tu keluar juga. Ni. Kaf ha ya ain sad. Jadi ada qalqalah di situ. Tapi nak sebutnya walaupun ada 14 aja, tapi kesemua bentuk sebutan huruf-huruf bahasa Arab ada dalam huruf ini. Sebab itu dia walaupun maknanya tak ada orang yang ketahui, tapi semua meyakini ada rahsia di sebaliknya, dan Allah tidak menyebutkannya secara sia-sia. Allah tidak menyebutnya secara sia-sia, walaupun orang tak faham pada sudut maknanya, tetapi rahsianya tetap ada. Cuma kita yang tak tahu. Kita yang tak tahu. Bila ulama sebut macam tu, kita kata hebat. Walaupun sebut 14 je, tapi semua bentuk huruf Al-Quran sudah terangkum dalam 14 tu. Baik, Maha Suci Allah yang telah yang maha tinggi ilmunya, maha tinggi kebijaksanaannya, maha sempurna dalam segala sifatnya. Kitabun unzila ilaika, satu kitab ni, Quran ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Fala yakun fi sadrika harajun, maka janganlah ada perasaan bimbang di dalam hatimu mengenainya. Jangan kamu merasa bimbang di dalam hati kamu mengenainya. Ai syakkun fihi,
Wa qila la tataharraju fi iblaghihi wal inzari bihi. Ada yang kata jangan ada perasaan bimbang, yakni perasaan syak terhadap kebenaran Al-Quran. Ada yang kata jangan bimbang, itulah jangan bimbang dalam menyampaikannya. Kerana Allah Azza wa Jalla akan membantu kamu. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, fasbir, sabarlah, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana rasul-rasul ulul azmi telah bersabar. Litudhira bihi, supaya kamu memberi peringatan dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang ingkar, dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini Al-Quran disebut ada dua keutamaan dia. Pertama, sebagai peringatan bagi orang yang kafir. Yang kedua, sebagai juga peringatan kepada orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman. Dua-dua ni perlu diberi peringatan. Cuma peringatan terhadap orang kafir datang dalam bentuk ancaman. Peringatan kepada orang mukmin datang dalam bentuk tazkirah. Tazkirah. Zikra di situ ialah tazkirah lah. Pesanan, peringatan. Orang mukmin ni datang dalam bentuk inzar. Inzar ni amaran. Amaran. Jadi sebab tu bila sebut tentang neraka dan sebagainya, kita pun kena ambil peringatan sebagai tazkirah. Tapi kalau orang kafir, dia sebagai ancaman. Ancaman. Baik, ittabi'u ma unzila ilaikum. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutlah, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Jadi bila Allah Ta'ala dah turunkan Quran, dia bukan sekadar untuk dibacakan, tetapi ada perintah untuk menurutinya. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah, turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Ay iqtafu atharan nabiyyil ummiyil ladzi ja'akum bikitabin unzila ilaikum min rabbi kulli syai'in wa malikih. Ikutlah apa yang ikutlah kesan, petunjuk Nabi yang ummi, Nabi yang buta huruf, yang mana telah datang kepada kamu membawa kitab yang diturunkan ataupun yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan sekalian alam. Jadi Allah Ta'ala suruh kita ikut dia. Ittabi'u. Sebab tu dalam kaedah kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling sempurna iman dengan Nabi ni adalah ittiba'. Al-ittiba'. Kita beriman dengan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, kita mesti ada ittiba'. Apa maksud ittiba'? Mengikuti. Dan sifat ittiba' ni mengikuti dengan cara tidak melebihi apa yang diajar, dan yang kedua tidak memodifikasikan, iaitu tidak mengubah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ittiba' ni penting. Selain daripada kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda keimanan dan cinta kita kepada Nabi adalah mengikuti sunnahnya. Kalau ada orang kata dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau ada orang kata dia faham tentang agama, agama Allah Azza wa Jalla,
tetapi dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia adalah pembohong. Dia adalah pembohong. Kita ni kalau betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ikut. Jadi setiap orang, bukan dia nak dakwa orang mana benar, orang mana bohong, tapi setiap orang mesti dia merujuk atau muhasabah dirinya. Tengok kembali kita dengan Quran, kita dengan Nabi. Itulah kayu ukur penanda aras untuk kita ni nak kembali kepada Allah nanti. Sebab kita akan ditanya, sejauh mana kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kamu mengikuti petunjuknya. Datang Quran kepada kamu, kamu ikut ke tidak? Jadi ini perintah untuk mengikuti. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, kalau betul kamu semua ni beriman ataupun mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ini dipanggil al-ittiba'. Ittiba' ni bunyi macam mudah, dan memang ada pun sunnah-sunnah yang mudah, tapi nak menjadikan hidup kita seluruhnya mengikuti sunnah, mesti ada perjuangan. Mesti ada mujahadah. Kadang-kadang kita ni, Allahu Akbar, banyak orang yang suka menyimpang daripada sunnah. Suka menyimpang daripada sunnah. Kita ni menghampiri 10 hari bulan Muharram, dipanggil hari Ashura. Hari tu pun, 1 Muharram pun dah banyak dah duduk berselisih. Pendapat tu lah, pendapat ni lah. Pasal apa? Ada yang nak sambut awal Muharram, sambutan awal Muharram, seakan-akan dia adalah sambutan tahun baru tapi versi Islam. Dia adalah sambutan tahun baru versi Islam. Tapi sebenarnya dia bukan versi Islam. Sebab Islam tak ada pun sambutan tahun baru. Islam ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang sambutan tahun baru ni adalah asalnya perayaan orang-orang kafir. Sambutan tahun baru Masihi, sambutan tahun baru Cina. Ini semua amalan-amalan orang bukan Islam. Tapi oleh kerana orang Islam ni dah terbiasa sambut sambutan-sambutan yang non-Muslim tu, duduk bersama juga sekali, dia berkata, sebagaimana mereka ada sambutan tahun baru, kami pun ada juga sambutan tahun baru. Jadi kami pun sambut ma'al hijrah. Yang mana pada asalnya tahun hijrah tidak pernah disambut sebagai ulang tahun bagi umat Islam. Sebab kalau realitinya Nabi SAW berhijrah, baginda atau tidak berlaku hijrah Nabi dalam bulan Muharram. Hijrah tu tak berlaku dalam bulan Muharram. Sebaliknya dia berlaku dalam bulan Safar. Dalam bulan Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Keluar di bulan Safar, 27 Safar sampai 12 Rabiul Awal di Madinah, kota Madinah betul-betul. Jadi itu tempoh perjalanan hijrah Nabi. Tapi kerana kita ni dah terbiasa dengar orang tu ada sambutan tahun baru dia, orang ni ada sambutan tahun baru dia, jadi kita pun nak kena ada sambutan tahun baru. Alangkah betul lah Nabi kata ni, kita akan ikut jejak langkah orang-orang terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Apa dia buat, kita pun nak buat juga, tapi kita islamisasikan dia. Islamisasikan dia. Jadi dia buat gimnastik, kita buat gimnastik, tapi gimnastik kita buku comel sikit lah. Padahal gimnastik tu sendiri tak perlu pun
dalam Islam kita. Contoh lagi tu, sambutan tahun baru, dia ada tahun baru, kita buat tahun baru. Lepas tu kita islamisasikan sebab kita sambut bulan Muharram. Jadi nampak Islamik. Orang dulu macam tu. Pernah sahabat akan berlalu, bila dia tengok orang jahiliyah ada pokok yang mana mereka minta hajat kepada pokok tersebut. Orang sahabat yang baru masuk Islam ni, dia kata, "Ya Rasulullah, jadikan kami ni satu pokok untuk kita, pokok orang Islam." Sebagaimana mereka ada pokok. Jadi kita nak islamisasikan perbuatan mereka. Mereka ada pokok, kita buat pokok kita. Dhatu anwat. Mereka ada pokok, kita buat pokok kita. Kata Nabi SAW, lebih kurang maknanya, kamu ni seperti pengikut Nabi Musa. Bila dia tengok orang sembah patung, dia pun kata, buatlah patung juga untuk kita. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatlah patung kepada kita sebagaimana mereka ada patung-patung. Jadi ittiba' ni sebenarnya kita nak kena ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi kita. Apa yang Nabi kita buat, kita buat. Apa yang Nabi kita tak buat, kita tak perlu buatlah. Soal boleh buat ke tak boleh buat, itu nombor dua. Tapi kalau kita dah tahu, kita tak perlu pun. Pasal apa? Banyak masa lagi kita nak sibukkan dengan apa yang Nabi buat ni. Tu pun tak habis nak buat. Tak habis nak buat, terlalai nak buat. Banyak lagi kita ni kadang-kadang sibuk, lalai, alpa, lupa, ada macam-macam. Syahwat dan seumpama dengannya. Banyak lagi. Tapi semoga Allah Azza wa Jalla mengurniakan kepada kita al-ittiba'. Allahumma inna nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami minta kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus yang tertinggi. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami ittiba' Nabi. Mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihan. Dari awalnya sampai akhirnya. Dari zahir sampai yang batin. Dan dari perbuatan serta kata-kata. Dan dari semua bentuk amal soleh, biarlah kita ni mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah. Maknanya kamu jadikan mereka tu sebagai panduan, petunjuk, pemimpin selain dari Allah. Ni kenapa kamu buat gini ni? Allah tak suruh buat? Tak apalah, orang ni suruh. Jadi dia menjadikan ada orang lain yang menjadi pemimpin dia dalam soal beragama. Dalam soal beragama lah. Dalam soal urusan dunia, dia nak tanam pokok musangking ke, IOI ke, blackthorn ke, nak potong pucuk dia, nak semai benih dia, nak buat cantuman hybrid tak hybrid. Itu semua urusan dunia kita. Nak pasang aircon berapa horsepower, 1.5 horsepower ke ataupun 2 horsepower. Nak pakai aircon jenis keset dia panggil. Keset ke nak pakai dinding. Nak ada inverter ke tak ada inverter. Semua tu urusan dunia, tak ada masalah. Yang penting jangan ada kaitan dengan membazir dan seumpama dengan tu. Asal dia urusan akhirat. Tapi nak sebutnya dalam urusan agama kita kena ikut panduan. Dalam urusan dunia terpulanglah. Nanti jangan pula dia kata zaman Nabi tak ada pun aircon. Zaman Nabi tak ada kereta, naik unta je lah. Orang ni dia berhujah tu seolah-olah nak berlawan, nak suruh menang lah. Nak menang, ambil lah. Kita bukan nak menang, cuma kita nak ajak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Dari sudut kaedahnya, apa yang kita tengok pula, kalau benda tu ada zaman Nabi, kemudian Nabi tinggalkan dia, berarti kita tak perlulah.
Kecuali ada hak zaman Nabi tu tak ada. Kemudian ada zaman kita. Yang tu kita kena bincang lah. Tapi kalau benda tu memang tak ada dah zaman Nabi. Macam sekarang ni, kadang-kadang orang niat yang baik, dia nak mengajak manusia kepada agama, tapi dengan cara nyanyian. Dengan cara nyanyian. Jadi dia menyanyi, dia menari pun ada. Atas alasan dakwah. Irama dakwah, muzik dakwah dan seumpamanya. Tapi yang sebenarnya dia mengajak manusia kepada hiburan. Kalau dia kata tujuan dia baik sebab dia ni nak mengajak orang kepada agama. Jadi jawapan dia, benda yang dia nak ajak dengannya itu nyanyian tu dah ada dah zaman Nabi. Nyanyian ada dah zaman Nabi. Alat muzik dah ada dah zaman Nabi. Tapi Nabi SAW tak pernah guna alat muzik dan nyanyian untuk mengajak manusia kepada agama. Walaupun dia tahu kalau dia ajak macam tu, ramailah pengikut dia. Sebab apa masa tu orang suka kepada syair. Jadi kalau Nabi gunakan nyanyian tu untuk mengajak, mesti ramailah pengikut. Tapi Nabi tak. Pasal apa? Nanti orang akan ikut kerana nyanyian. Tak ada nyanyi tu, orang pun tak ikut dah agama. Pasal apa? Sebab dia sebenarnya bukan nak agama, dia nak nyanyi. Jadi sebab tu kita tak perlulah ikut hak moden ni. Bukan hak moden dari sudut apa, dari sudut metodologi yang hak menyanyi dan sebagainya. Pasal apa? Sebab benda tu zaman Nabi dah ada. Berbeza kalau kita kata zaman ni ustaz duk pakai YouTube, internet ke apa ni. Zaman Nabi tak ada dulu, mengajar di surah sudah lah. Benda ni metodologi dakwah. Dan tak ada zaman Nabi. Kita bincang, ada tak sesuatu yang menyerupai? Nabi tulis surat, Nabi kumpulkan orang. Jadi maksud yang sama je kita nak. Benda yang berlaku tu ada maksud yang sama. Tapi nyanyian tak begitu. Nyanyian memang dah ada. So itu sebagai contoh. Dalam urusan kehidupan kita yang lain-lain pun kita ikhtiarkan supaya mengikuti petunjuk. Dan kita tahu, kita bila sebut lagu tu tak sampai level sahabat kita ni. Nak ikut Nabi sampai, tak sampai. Kita hanya boleh buat sunnah-sunnah yang terpilih. Itu pun banyak lagi yang kita tak mampu nak buat. Oleh kerana itu kita minta keampunan dari Allah. Dalam masa yang sama kita minta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di atas kekurangan yang berlaku pada kita. Jadi, wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu ambil selain dari Allah sebagai pemimpin kamu. Okey. Qalilan ma tadhakkarun. Amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Pun begitu, walaupun kita kata Allah Ta'ala dah pesan, sangat sedikit orang yang mengambil peringatan. Dan jangan ambil pemimpin daripada selain Allah tu, kerana dibimbangi kita ni akan mengikut petunjuk mereka dan hukum mereka tidak dengan petunjuk dan hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita juga pesan dalam ayat ni, Allah Taala sebut dalam ayat ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah apa yang diturunkan. Apa yang benda yang diturunkan kepada Nabi? Al-Quran. Ataupun kita sebut sebagai lafaz yang lebih umum, wahyu. Wahyu ni kepada Nabi dan tidak kepada orang lain. Jadi ikutlah wahyu. Ikutlah wahyu. Kalau asatidah ustaz mai ngajar sekalipun, kita tanya dia, apa petunjuk wahyu dalam masalah ni? Kalau tanya apa pandangan ustaz, ustaz tu jawab. Pandangan dia tak salah dah dia. Sebab soalan tu tanya apa pandangan ustaz. Soalan tu penting. Kalau dia tanya ustaz, apa pandangan ustaz masalah ni? Jadi dia mengharapkan ustaz tu jawab jawapan yang berpandukan kepada hujah. Tapi soalan dia pandangan ustaz. Jadi ustaz tu jawab pandangan dia.
Kalau dia tanya apa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dalam masalah ini, jadi ustaz tu pun kena fikir lah. Apa dia Al-Quran kata, apa dia Sunnah kata. Jadi kita kena kembali kepada wahyu, jadikan wahyu tu keutamaan. Soal kita tak ikut tapi tidak tidak mengingkari atau tidak menokok nambah, itu lebih ringan berbanding kalau kita dah lah tak ikut, modify pula hal lain. Ubah pula ni, buat ajaran baru tapi nama Islam juga. Tadi kita sebut menghampiri 10 Ashura ni, 10 Muharram, hari Ashura. Kita akan tengok orang ni kadang-kadang ada yang mengikut sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia ni berpuasa. Ada juga orang yang menyelisih Nabi. Sebaliknya orang lain berpuasa, dia berkabung, pukul badan, cucuk-cucuk dengan besi, keluarkan darah daripada tubuh, merintih, menangis, ratapan di atas kematian Sayyidina Husain. Maka orang ni kita panggil sebagai Syiah. Syiah ni apa yang dia buat? Tak ikutlah petunjuk Nabi. Tapi dia ikut petunjuk siapa? Siapa suruh? Meratap pun Nabi tak bagi. Memukul, mencederakan diri sendiri pun Nabi tak bagi. Kemudian bersalahan pula dengan sunnah 10 Muharram patut puasa, dia pergi buat ratapan. Jadi ini menyelisih sunnah. Jadi kalau orang nampak tu tak apa lagi, wallahu ta'ala alam. Talbis tu senantiasa ada lah. Ada orang 10 Ashura dia yang pertama kita berpuasa mengikut sunnah, yang kedua berkabung, yang ketiga buat kenduri, buat jamuan, kenduri pula. Di sebalik berkabung, orang ni bergembira. Jadi ahli sunnahnya, yang bergembira ni dia menyerupai Yahudi, dan dia juga orang yang disebut bergembira dengan hari kematian. Sebab dia dulu ada antara perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah, kemudian berlaku pula Husain dengan Yazid. Kemudian ada pihak yang bergembira dengan kematian Sayyidina Husain. Jadi dia pun kenduri. Jadi ada 3 puak. Satu ikut sunnah puasa. Yang tak ikut sunnah sama ada berkabung, atau yang kedua kenduri. Ada pula orang mari dia ada amalan-amalan lain pula tunjuk dia. Dia kata dia dengar dalam hadis, ada hadis fadilat hari 10 hari bulan ni bagi makan kepada orang miskin, gosok kepala anak yatim. Jadi dia pergi cari anak yatim nak gosok kepala pada 10 Muharram. Dia siap bagi makan lagi, siap nak bagi duit raya sebab nak pergi nak gosok kepala anak yatim. Berdasarkan hadis hak dia dengar. Tapi sebenarnya amalan tersebut tidak sahih. Tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah amalan yang sahih agar kita ni mendapat pahala pun yang sahih. Kalau kita dapat amalan palsu, kita bimbang pahala palsu. Kalau pahala palsu ni supaya duit palsu lah. Duit palsu tak laku. Baik. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayata. Dan berapa banyak penduduk negeri yang kami binasakan. Berapa banyak negeri yang kami binasakan. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun, iaitu atau maka datang kepada mereka azab kami bayatan, waktu malam. Bayatan ni waktu malam. Aw hum qailun, atau mereka sedang berehat di tengah hari. Qailun ni daripada perkataan qailulah.
qala qailulah. Qala ni ada dua. Qala ni berkata pun qala. Yang kedua qala ni tidur qailulah. Qala juga. Tidur qailulah tu dipanggil qala. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rajulin qala fi dhilli syajaratin. Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang lelaki qala fi dhilli syajarah, dia berhenti tidur rehat sekejap di siang hari di bawah naungan pokok. Thumma raha, kemudian lepas dia bangun tidur tu dia pun pergi dan dia tinggalkan pokok tersebut selama-lamanya. Begitulah perumpamaan kita dengan dunia. Asyahid, fokus kita ialah pada perkataan Nabi qala. Jadi qala ni qailulah. Kalau ada orang tak faham tu, dia kena macam mana nak bagi ayat tu jadi masuk molek. Qala. Sama juga dengan ayat saya pernah dengar ustaz dengan panggil apa? Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Kalaulah dunia ni ta'dilu di sisi Allah sebelah sayap nyamuk. Jadi kalau terjemahan yang benar, kalaulah dunia ni ta'dilu, sama nilainya di sisi Allah dengan sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tak bagi minum orang kafir walau seteguk air. Ta'dilu di situ maksudnya sama nilai, kerana adil ni adalah sama. Adil ni adalah sama pada nilai lah. Kalau kita tengok, bukan sama pada berat, sama pada tinggi, sama tak, sama tu ada banyak dia punya. Sama pada anak kita baju, hak kecil kita beli saiz S, hak besar kita beli saiz L. Baik, baju sama tapi harga lain-lain. Pasal apa? Nilai dia tu bukan pada harga tu. Kan? Itu panggil adil, ta'dilu, sama. Sama mana? Hak ni boleh pakai baju, hak ni boleh pakai baju, samalah. Jangan tengok, oh abang beli baju RM20, adik kena beli baju RM20 juga. Walaupun level dia tu, hak abang RM20 dapat baju begini, adik RM20 dapat baju cantik apa. Itu kita letak sama pada harga, tapi sebenarnya tidak. Istilah ta'dilu ni sama nilai. Nilai apa tu? Allah Ta'ala. Di sisi Allah, Nabi kata kalau dunia ni sama di sisi Allah sebesar dengan sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tak bagi minum orang kafir walau seteguk air. Datang seorang tu, dia pun terjemah, kalau dunia ni adil di sisi Allah dengan sayap nyamuk, dia pun nak kena konak adil, nak bagi adil macam mana seadil sayap nyamuk ni. Jadi seadil sayap nyamuk tu kona pening lah. Kalau kita kata ustaz ni dia tak faham, adil tu ada makna lain, iaitulah adil tu sama tu maksud nilai. Jadi dari sudut qala ni sama juga. Qala ni dia ada makna banyak. Antara makna dia ialah berkata-kata. Yang paling masyhur qala, berkata. Tapi termasuk makna qala adalah tidur sekejap. Auhum qailun bayatan, waktu malam, qailun waktu siang, waktu mereka sedang tidur. Jadi ayat-ayat ni Allah Ta'ala kata, berapa banyak kaum atau negeri yang kami binasakan. Sebab apa binasa? Sebab mereka kufur dengan rasul-rasul mereka. Jadi Allah ingatkan, tazkirah kepada kita dan ancam orang yang musyrik. Orang musyrik, tengok dulu, mereka diazab disebab apa? Sebab mereka mengingkari wahyu yang Allah turunkan. Orang mukmin, ambillah peringatan. Kamu dah beriman dengan Nabi SAW, jangan pula kamu ingkar kepada petunjuknya. Okey? Baik yang beriman sebagai peringatan, yang kafir sebagai ancaman. Apa dia? Iaitulah, ambillah peringatan daripada orang-orang terdahulu di saat mereka meninggalkan petunjuk Rasul mereka,
Allah timpakan kepada mereka azab. Berapa banyak dah kaum yang diazab, datangnya azab sama ada waktu mereka sedang tidur di malam hari ataupun sedang tidur sekejap di siang hari. Maknanya azab ni datang sama ada malam ataupun siang. Boleh berlaku, azab ni tak kira. Azab ni boleh berlaku waktu siang, boleh juga berlaku di waktu malam. Yang penting kita yang kena takut kepada azab. Dalam masa yang sama, ini juga mengisyaratkan bahawa azab tu datang secara tiba-tiba. Bayatan sedang berehat di malam hari, tidur malam. Kemudian qailun sedang tidur di siang hari. Kalau kita dalam keadaan huru-hara, boleh tidur tak qailulah? Tak boleh. Orang tidur qailulah ni orang yang memang ada masa rehat. Dah tak? Tengah-tengah kerja, break mentah, kita pun rehat. Dalam masa yang sama, maknanya tak ada pun dalam kepala dia bahaya tu akan datang. Kalau tidak, memang dia tak tidur, dia ready. Jadi sifat sebenarnya azab, dia datang dalam keadaan tiba-tiba. Sebagaimana hari ni kita kata mati pun datang tiba-tiba. Kita dalam kepala kita ni, aku kalau boleh nak hidup sampai 80 tahun, 70 tahun. Paling-paling umur Nabi 63 tahun. Wah. Sebelum sampai, lepas sampai 63 tu dia berasa ni aku ni siapa umur dah lah. Tapi sebelum sampai 63 tu, masa tu dia enjoy. Apa dia? Dapat rahmat dah. Lepas 63 tu dia kira alhamdulillah. Dapat ni kira bonus dah ni. Sebelum 63 enjoy dulu umur kita muda. 40 tahun happy tengah ni. Tapi sebenarnya itulah, tak ada orang yang boleh jamin kita tidak kerana apa? Kerana sifat Allah ni, kalau dia nak azab, dia datang tiba-tiba. Waktu kita tengah enjoy itulah datangnya azab. Sebagaimana orang dulu, waktu tidur, tengah tidur, rehat petang, maknanya santai-santai, kehidupan mereka biasa-biasa. Tak adalah kata mari angin ribut, pelakar dulu, gapo gini-gini, sampai seminggu, sebulan. Lepas tu dia pun sempat bertaubat apa semua sekali. Tak ada. Allah kalau nak timpakan azab, tengah-tengah orang tengah ralik tu, takkan Allah Ta'ala tak bagi peringatan? Dia bagi dah peringatan. Quran dah turun, Rasul dah datang, kita yang tak ambil. Jadi jangan salahkan Allah bila ambil tiba-tiba. Sebab apa? Sebab situ adalah nilai ujian dia. Dia waktu bagi peringatan lembut je. Quran turun, Rasul turun, bagi tahu langit, bagi tahu bumi, turunkan hujan dan sebagainya. Adalah cubit sikit-sikit, turun malapetaka, turun gempa bumi. Tapi manusia tak sedar juga. Akhir sekali datanglah azab yang membinasakan semua. Dalam saat dia nak datang, manusia sedang berhibur, sedang tengah asyik dengan kesenangan, dibuai mimpi mereka. Lepas tu kadang-kadang saya pun sebut baru ni, ingatkan diri jugalah. Kadang-kadang yang buai kita ni bukan kenikmatan pun. Yang buai kita ni sekadar mimpi kenikmatan. Kalau dibuai kenikmatan betul, berbaloi jugalah. Dia ni sibuk galik gimana? Duk melancong sana, melancong sini, duit macam-macam. Jadi dibuai kemewahan. Okey. Layaklah dia layak dah dia lalai sebab dia ni dibuai kemewahan. Ada orang tidak dibuai kemewahan, dibuai dengan cita-cita je. Cita-cita nak kaya. Sibuk juga dalam minda dia ni, aku nanti nak beli kereta Mustang, aku nak beli rumah tua tekak ke apa gini. Benda tak ada lagi tapi dibuai dengan cita-cita. Akhir sekali semayang pun tidak, puasa pun tidak, bayar buat kebaikan pun tidak, dibuai dengan cita-cita. Tengah kali dia cita-cita tu lah azab pun datang. Allahu Akbar. Nikmat dunia pun terlepas, akhirat pun terlepas. Jadi kita ni biarlah hidup di alam realiti. Apa realiti? Sementara masa masih ada,
kita bertaubat dan melakukan amal kebaikan. Okey, jangan tunggu bila datang azab baru nak bertukar. Dan ini yang berlaku kepada kaum terdahulu. Dia tengah galik, tiba-tiba tengah tidur, Qailulah datang. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Bila datang azab barulah nak tersedar berlaku. Maka tidak ada yang mereka katakan ketika datangnya azab kami kepada mereka, melainkan mereka mengakui dengan berkata, sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maknanya bila timpa azab mengakulah belaka. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa. Ni Allah Ta'ala sebut dengan lafaz, dia panggil adatul hasr. Semua mereka, tidak ada yang keluar daripada perkataan mereka saat turunnya azab kecuali mereka kata kami telah berbuat zalim. Maknanya menyesal. Fir'aun ni sadar sekejam-kejam Fir'aun, sezalim-zalim Fir'aun pun menyesal. Kaum terdahulu pun lagu tu juga. Bila datangnya azab barulah Allahu Akbar. Tapi setengah kita memang tak hafal lagi tahap tu. Walaupun COVID dah 20,000 sehari kes, dia tak berasa lagi tahap tu. Inna kunna zalimin ni tak hafal lagi. Sehingga boleh jadi COVID tu kena kat dia sendiri ataupun dia nak mati, barulah. Patutnya kita ambil peringatan awal. Jangan sampai kes macam ni. Dah tengah-tengah nak azab dah turun dah, barulah nak menyesal. Kita ni baru cubit lagi dah, cuba cubit keras sikit. Bahasa kita lah ni, Allah Ta'ala tak ada cubit pada dia. Cuma kita nak sebut disuruh isti'arah, penggunaan bahasa kita. Sebagai orang memberi peringatan, biasa kita tegur lemah lembut. Kemudian kalau anak tak dengar sikit, kita pun cubit anak kita. Tak rotan lagi, baru cubit. Nah, jadi Allah bagi peringatan tu, hak lembut bagi dah. Kemudian hak kuat sikit, bencana alam bagi dah. Banjir bagi dah. Tsunami bagi dah. Tak sedar kot. Tak, kalau tsunami berapa ratus ribu, 200,000 orang mati. Total semua seluruh dunia tu kes berlaku lebih kurang kita katalah dalam 500,000 juta. COVID COVID ni kalau 6 bulan ataupun 12 bulan pertama, angka dia waktu kita duk 1,000 tu, kita duk ratus-ratus kan. Dulu kita duk atas ratus-ratus. Masa tu angka seluruh dunia 1 juta. 1 juta seluruh dunia. Kita duk 100-100. Hak lah ni, hak kita 20,000 sehari ni, angka seluruh dunia 100 juta. 100 juta lebih orang kena COVID. Tapi kita masih lagi qailulah. Kita masih lagi tidur malam. Kita tu termasuk start lah juga tu. Qailulah lagi kita. Rehat main. Galik lagi, galik. Allahul musta'an. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa kita. Ni. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Baik. Azab ni kalau dalam Quran banyak keadaan orang timpa azab. Yang ayat yang kita baca tadi dua. Sama ada tengah tidur waktu malam ataupun tengah qailulah. Ada juga orang yang disebut dalam Quran, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah satu penduduk negeri itu berasa aman dari azab kami atau dari didatangi azab kami waktu duha sedang mereka bermain-main. Jadi ada juga orang sampai mereka sedang main kalik
Pesta. Tak rasa pun azab nak turun. Tengah-tengah pesta, main sini pesta. Pesta kalau tengok gambar tsunami tu tengah pesta dangdut pun ada, tiba-tiba datang air, boom. Ada orang tengah duk joget-joget, tiba-tiba datang runtuhan tanah, tenggelam. Jadi kita kena ambil peringatan. Ambil peringatan. Waktu kita senang pun kita kena ingat kepada Allah. Waktu kita susah pun kita kena ingat kepada Allah. Waktu alam apa juga situasi kita, kita kena senantiasa ingat kepada Allah. Yalah, cakap tu mudah lah. Tapi senantiasa akan ada ujian kiri kanan kita. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka sesungguhnya kami, kata Allah, akan menyoal umat-umat yang telah diutuskan rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami juga akan menyoal rasul-rasul itu. Jadi hasil daripada Allah Ta'ala dah hantar kita, Allah Ta'ala utuskan Rasul, sampai di saat akhir kita akan ditanya tentang Rasul tersebut. Tentang Rasul tersebut. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. Jadi apa jawapan kita? Dia dilihat dengan ittiba' tadi. Ittiba' tadilah. Sejauh mana kita ittiba' Rasul. Hak kita buat ni ada tak Rasul ajar? Hak kita amal ni ada tak sumber daripada wahyu? Hak kita buat ni saja-saja je kita buat? Ada ustaz tu buat. Ustaz buat bukan hujah. Boleh jadi betul pasal ustaz tu ikut sunnah. Boleh jadi tak betul pada ustaz tu kaki temberang ataupun kaki hadis palsu. Boleh jadi. Jadi kita bukan nak kata semua ustaz tak betul. Tetapi semua ustaz mesti kembali kepada sunnah Rasul. Selama dia mengajar mengikut sunnah Nabi, maka ikutilah dia. Kalau dia mengikut lain daripada sunnah Nabi, maka jangan ikut. Pasal apa? Kita di hari akhirat tak tanya tentang ustaz tu. Kita akan ditanya tentang Rasul. Kenapa kamu buat? Aku ikut ustaz tu. Allah Ta'ala tak tanya yang tu. Allah Ta'ala tanya, kamu ikut dah Rasul. Jadi kita betul asatidz, ustaz-ustaz, alim ulama adalah yang menyampaikan kita kepada agama. Tapi mesti poin yang utama adalah membawa kita kepada sunnah Rasul. Kalau tok guru ko, tok syekh ko, ustaz ko, cikgu ke siapa ko, tiba-tiba bawa kita tidak kepada sunnah Rasul, maka tak perlu kita ikut dia. Pasal apa? Dia tidak boleh menyelesaikan, membantu kita untuk menjawab soalan nanti. Soalan dia, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim. Kami akan tanya kepada orang yang diutuskan. Tentang apa? Tentang ayat di awal tadi, ittiba'. Sejauh mana kamu ikut Rasul? Walanas'alannal mursalin. Dan kami juga akan menyoal Rasul-Rasul tu. Rasul-Rasul tu juga akan ditanya. Umat ni ikut tak kamu buat? Betul tak dia buat ni kamu ajar? Nah, kalau tidak, Nabi berlepas diri. Aku tak ajar. Itu urusan dia. Kalau Nabi berlepas diri daripada umat dia, daripada orang tu, kemudian dia pula tak ikut petunjuk, apa dia nak jawab dengan Allah? Dia nak jawab apa? Pasal apa Allah Ta'ala tanya? Jelas. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim. Kami tanya umat yang diutuskan kepada mereka. Walanas'alannal mursalin. Dan kami tanya pula Rasul yang diutuskan. Sebab tu kita ni, kita bukan sekadar nak mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kita juga nak suruh Nabi mengiktiraf kita sebagai umatnya.
Nabi juga akan mengiktiraf kita sebagai umat dia. Di saat bila? Saat kita ikut Nabi. Tapi kalau kita tak ikut, macam mana Nabi nak iktiraf? Hak buat ni tak serupa pun Nabi ajar. Macam mana Nabi nak iktiraf? Jadi sebab itu beringatlah, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa kita, kealpaan kita, kelalaian kita, kegelinciran kita. Betul, bukan mudah nak ittiba' ni. Cakap memang senang, tapi di saat Allah uji hati kita, Allah uji amalan kita, Allah uji diri kita dengan keluarga kita dan seumpama dengannya, barulah kita tahu betapa mahalnya harga syurga. Tidak semudah yang kita sebut. Cakap mudah belaka. Ustaz sedap kecek. Tengok dia tahu mana. Betul, saya pun mengaku bukan mudah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita buat apa yang Allah perintahkan. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk kita tinggalkan apa yang Allah larang. Illa billah, kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ni, semoga Allah Taala bantu kita, beri taufik kepada kita, beri petunjuk kepada kita dan memperkenalkan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah jalan yang benar untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin, kata Allah, sesungguhnya kami akan ceritakan kepada mereka rasul-rasul dan umat-umat dengan berdasarkan pengetahuan yang meliputi akan apa yang mereka lakukan. Wa ma kunna ghaibin, jadi pada hari tersebut, waktu ditanya kamu dengan rasul tu macam mana, kami akan ceritakan kepada mereka apa yang mereka buat dengan ilmu pengetahuan kami. Kata Allah, Allah tahu belaka kamu buat. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami sekali-kali ghaib, yakni kami bukan tak tahu apa yang kamu buat. Kami bukan sekali-kali tidak ghaib. Tidak ghaib ni bukan tak ada. Allah Ta'ala tahu belaka kita buat. Jadi bila dia tanya nanti, bersama dengan tanya tu, dia akan bagi tahu juga apa yang kita buat. Kita pun kadang-kadang tak ingat apa kita buat. Allah lebih ingat daripada kita. Malaikat catat semua kita. Buat tengok Facebook, datang memori 10 tahun. Your memory 3 years ago, 5 years ago. Keluar. Ingat lagi masa ni. Tunjuk gambar kita masa kecil. Lah aku masa kecil lagu ni. Hak kita terbayar gambar tu, hak tak ada lagi gambar, banyak lagi hak kita tak ingat. Tapi Allah Ta'ala kata, falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin, kami akan ceritakan kepada mereka, yakni umat dan rasul ni semua ni, apa yang berlaku dengan ilmu pengetahuan kami. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami ni ghaib, makna Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui segala apa yang mereka lakukan, dan di saat itu tidak ada yang terlepas daripada keadilan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dengan kasih sayangnya dan mentaufikkan kita dengan hidayah darinya untuk kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.